Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan kami ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah merupakan satu hadis yang sangat penting di dalam agama kita. Dan sekali lagi sebagai nak mengulangi, sebagai peringatan kepada sebagai kita nak mengingat kembali kepada ahli jemaah sekalian, Imam Nawawi dia himpunkan hadis dalam kitab dia ni 40 hadis ni, hadis usul sahaja. Hadis-hadis yang penting di dalam agama, hadis-hadis yang merupakan asas-asas di dalam agama. Jadi hadis-hadis yang mana kadang-kadang ringkas, pendek, tapi pengertian dia cukup besar, pengertian dia cukup luas, menjadi asas kepada ajaran agama Islam. Seperti hadis ini. Seperti hadis ini merupakan satu hadis yang sangat penting di dalam kedudukan dia, sangat penting, sangat tinggi dalam agama kita. Macam-macamlah pendapat atau kata-kata ulama berkenaan dengan kedudukan hadis ini, setara mana kedudukan dia di dalam agama. Jadi di sini mau bawa beberapa petikan kata-kata ulama berkenaan dengan kedudukan hadis ini. Seperti Imam Nawawi, dia mengatakan hadis ini adalah merupakan salah satu daripada usul utama Islam, di mana hadis ini jelas di dalam menyatakan penolakan terhadap segala amalan yang baru, amalan yang tidak ada kena-mengena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, dan juga di dalam penolakan terhadap segala rekaan, amalan-amalan yang merupakan rekaan di dalam agama. Yang mana Imam Nawawi sangat-sangat menekankan supaya hadis ini diberikan perhatian yang lebih, sangat-sangat diberikan perhatian di dalam kita nak memastikan amalan kita, segala apa yang kita buat dalam agama ni, di dalam segala amalan kita diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pula dia kata usul agama Islam ni terdapat pada 3 hadis. Asas-asas agama ni dia tidak boleh lari daripada 3 hadis. Mesti dia berhubung dengan salah satu daripada 3 hadis ni. Iaitu yang pertama hadis niat. Hadis mula-mula kita baca, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. So, yang kedua hadis tentang mutasyabihat, al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Hadis itu. Atau yang kedua. Dan yang ketiga hadis ni. Hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. 3 hadis ni. Jadi Imam Ahmad dia kata asas segala agama, segala perkara berkaitan dengan agama, dia tidak boleh lari daripada 3 hadis ni. Mesti dia ada kena-mengena dengan 3 hadis ni. Jadi salah satunya hadis yang kita baca pada malam ini. Imam Syatibi pula mengatakan hadis ini adalah merupakan 1/3 daripada Islam. Mana Islam tu kalau kita bagi 3, kita buat 3 bahagian, 1 daripada 3 bahagian itu duduk pada hadis ni. Duduk pada hadis. Kerana dia menghimpunkan segala bentuk pertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana segala perkara yang bertentangan dengan ajaran Nabi, yang tidak ada kena-mengena dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan duduk ataupun masuk bawah hadis ni. Duduk di bawah hadis ni.
Jadi di antara kedudukan hadis ini lagi, kepentingan hadis ini lagi, yaitu hadis ini adalah merupakan neraca ataupun penimbang, kayu pengukur. Kita nak mengukur sesuatu amalan itu sama ada diterima ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi zahir. Dari segi zahirnya, kalau kita nak nilai amalan seseorang, amalan dia ni Allah Taala terima ataupun tidak diterima amalan dia. Kita nak nilai berdasarkan hadis mana, berdasarkan kayu pengukur mana, berdasarkan kepada neraca mana, nimbang mana. Kita nak nilai amalan dia tu dari segi zahir. Neraca dia nya, nimbang dia nya hadis ni. Hadis ni iaitu sama ada menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Itu dari segi zahir. Mana kita tengok zahir amalan seseorang itu, kalaulah dia menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi, maka amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalaulah amalan dia dari segi zahir dia tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat berlainan dengan daripada apa yang ditunjukkan oleh baginda, maka amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi zahir amalan. Dari segi luaran amalan. Dan neraca batin, iaitu penimbang batin, pengkayu pengukur batin, hak kita tak nampak. Hak kita tak nampak, yang menentukan sesuatu amalan itu diterima ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hadis ikhlas, hadis niat. Hadis niat hak kita baca mula-mula sekali, hadis yang pertama tu iaitu hadis innamal a'malu binniyah. Hadis itu. Jadi mana sesuatu amalan ini diukur dari dua sudut. Sudut yang pertama sudut luaran, yang kedua sudut dalaman, batin. Sudut luaran hadis ni, kayu pengukur dia, iaitu ikut sunnah ataupun tidak ikut sunnah. Ikut sunnah diterima, tidak ikut sunnah tidak diterima. Yang kedua, kayu pengukur yang kedua, neraca yang kedua, neraca batin. Dari sudut batin, dari sudut dalam, hak dalam tak apa, iaitu niat, ikhlas. Kalau ikhlas diterima, kalau tidak ikhlas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni mana? Merupakan salah satu daripada kayu pengukur amalan seseorang diterima ataupun tidak. Dan seterusnya. Jadi kalau kita nak mahu kata-kata ulama berkenaan dengan hadis ini, memang cukup banyak kata-kata ulama berkenaan dengan hadis ini. Kemudian hadis ini juga adalah merupakan satu asas kepada usul yang sangat penting di dalam ibadah. Hadis ini asas dia ni. Usul tu mari mana kaedah tu. Kaedah tu tubik daripada hadis mana? Daripada hadis ni. Daripada hadis ni. Yang mana usul itu ataupun kaedah itu sangat penting di dalam menentukan kedudukan ibadat seseorang. Iaitu kaedah yang berbunyi al-aslu fil ibadah al-hazar aw at-tawqif wat-tawqif wal-ittiba'. Asal di dalam ibadat adalah dilarang, tidak boleh dibuat. Mana tidak melakukannya, tawakuf, dah bersikap nanti dulu, biar dulu, tak boleh buat lagi. Mana tidak terus tolak, tidak terus buat, tapi tawakuf, biar dulu. Nanti dulu kita tengok dulu setara mana. Nanti dulu. Dan juga ittiba', mana asal di dalam ibadat adalah ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut patu asal di dalam ibadah. Setengah ulama yang lain dia bezalah dari segi lafaz tu. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ada juga yang mengatakan begitu. Asal di dalam ibadat adalah haram. Mana asal dalam ibadat adalah tak boleh. Dia beza dengan benda-benda lain. Kalau benda-benda lain hak kait dengan makan menu, pakai, nego, apa-apa, asal dia boleh. Al-aslu fil asya' al-ibahah, asal dalam segala perkara harus boleh. Cuba makan, kita kata. Makan, kita jupuk makan yang kita tak rajin jupuk. Masuk dalam hotel jupuk binatang. Binatang geria boleh. Igak-igak sembilan. Makan. Asal dia boleh makan. Makan-makan mati saja. Maknanya beracun, bahaya. Jadi bila bahaya, jadi tak boleh. Haram.
atau berbuah apa tak cagalah makan ni. Asal dianya harus boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan bahawasanya ia adalah haram baru tak boleh. Pakar pun begitu juga pakai. Kita jumpa kasut, beli kasut. Asal dianya boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan bahawasanya dia tu tak boleh. Cek-cek rupa-rupanya kulit babi ke, kulit gapo ke, tak boleh. Tak haram. Tak boleh. Tapi asal dianya boleh. Berbeza dengan ibadat. Ibadat asal dia tak boleh. Asal dia adalah haram. Sehingga ada dalil yang menunjukkan bahawasanya dia adalah halal. Dia adalah sunnah ke, wajib ke. Mana ada dalil yang menunjukkan bahawasanya dia adalah boleh. Barulah boleh. Jadi dia dalam kaedah usul hak ni dia ada beberapa lah. Jadi hak ni usul lagu ni kita boleh tengok di dalam qawaid fiqh dalam qawaid fiqh lah biasanya ada. Kamu tengok tadi beberapa kitab qawaid fiqh Syafi'iyah pada Hanafiyah pada ada belaka. Bahkan usul ini antara yang diterima pakai oleh Imam Subki, dia pakai hak ni, pegang hak ni juga. Dan juga imam-imam yang lain di dalam mazhab Syafi'i. Itu ada disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dan juga di dalam kitab-kitab qawaid fiqh lain di dalam fiqh Syafi'i ini ada. Setengah orang dia kata asal kaedah ni tidak diterima pakai oleh mazhab Syafi'i. Setengah mengatakan gitu. Dak tentu. Amat cek dah, tengok dah. Kalau tak saya tengok banyak-banyak, tengok dalam Fathul Bari sudah. Tengok situ apa yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Cuma tak ingatlah jilid berapa, muka surat berapa tu tak ingat. Boleh tengok. Baik. Jadi itu asal di dalam ibadat. Dalam masalah ibadat dia kena taklif dulu. Taklif dulu, bukan boleh dulu. Taklif dulu. Seperti contoh, Amos suka buat contoh kait dengan Amos sendiri. Kait dengan Amos sendiri. Jadi ambo dulu mengaji, kita mengaji. Zaman kita mengaji tu kita duduk rumah sewa. Jadi ngaji ngatuk guru lah. Duduk rumah sewa. Ngaji cara lah betul dah. Kita kata tidak formal lah. Tidak formal ngaji. Jadi jiran sebelah tu kita biasa dia panggil makda. Supaya mak sendirilah. Makda, pakda. Sehingga lah pakda meninggal. Jadi bila pakda meninggal, makda pun mari jumpa ambo. Makda mari jumpa ambo minta tolong ambo. Minta tolong saya, makda nak minta tolong saya semaya temeh. Apa pun semaya temeh. Tak aja dengar tu makda. Kita duk mengaji selama kening kita pekoh kau, kita hadis kau, kita lain kau tak jumpa. Pekoh Syafi'i lah. Masa tu baru mereka mengaji kita pekoh Syafi'i lah. Daripada kitab hak rendah. Daripada Ghayah wa Takrib, lepas pada tu Al-Yaqutun Nafis, lepas pada tu Mahalli Minhajul Talibin. Lepas mana patut naik pekoh Pak Mazhab pula. Jadi sepanjang kita duk ngaji kata tak cukup tu semaya temik. Lagu mana tu mana? Dia perayak lah. Semaya dengan maksud nak temik orang mati. Mereka kata gini. Amo cek ni. Amo cek puas-puas hati. Kalau ada, amo buat. Kalau tak ada, amo tak boleh buat. Amo cek. Cek dalam kita pekoh tu, cek pekoh ni, cek. Tanya orang. Tak jumpa cari. Tanya orang buat pun tak jumpa cari juga. Dia kata tak tahu. Orang kata ada, orang kata boleh buat, kita pun buat. Tu je. Orang buat rakyat tu. Dia lah tak tahulah. Takut ada dalam kitab Turukun ko, kitab kuning ko, tak tahulah tu wallahu alam lah. Tapi setakat orang ambo duk cari dalam kitab segala kitab pekoh harap hak Syafi'i dia luar daripada Syafi'i, memang tak ada. Ambo pun jumpa, ambo pun rakyat mada, ambo tak jumpa cari. Jadi bila mana amo tak jumpa cari asal dia, dalam kita hadis, dalam syarah hadis tu tak usah tanyalah, tak ada asal. Bila mana amo tak jumpa cari, amo tak berani buat. Jadi dia kata patut dia buat, kena tanya orang dia buat. Dia jumpa mana kena tanya dia, sebab dia buat kena tanya dia. Amo tak berani nak buat sebab amo tak jumpa. Jadi amo tak buat. Sebab apa? Sebab asal di dalam masalah ibadat ni tak boleh. Tak boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan boleh, baru boleh. Sebab ibadat ni kita tak boleh nak pandai-pandai buat sendiri. Kalau kita pandai buat sendiri gak, terawih nak boleh lah gitu. Terawih nak boleh. Kena pula orang hafiz pula gak. Nak boleh tak sikit terawih dia. 2 bulan sekali kau. Banyak sikit. Tu. Kalau nak kira lah betul. Jadi tak boleh. Jadi tak boleh. Asal dia tidak boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan bahawasanya boleh.
Jadi usul itu atau kaedah tu diambil daripada hadis ni. Ini punca dia. Kemudian kita tengok kepada makna lafaz hadis ini. Dalam hadis ni dia kata man ahdatha, sesiapa yang mengadakan perkara baru. Perkara baru itu iaitu perkara yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, sunnah, iaitu di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amal sahabi. Tak ada. Sahabat pun tak ada buat. Tak ada. Dalam tiga ni tak ada. Itu perkara baru. Mana amalan ibadat. Ni hadis ni dia fokus kepada amalan ibadat. Amalan ibadat. Kemudian di sini dia kata fi amrina, di dalam urusan kami. Apa makna urusan kami? Urusan kami itu mana tariqatuna, mana tariq kami, tariqah kami, jalan kami ataupun sunnah kami ataupun agama kami. Mana sesiapa yang mengadakan perkara baru dalam agama kami, mana benda baru itu kait dengan agama, bukan benda hak tidak kait dengan agama, hak itu tidak termasuk. Mana tidak termasuk urusan dunia. Naik kereta, naik motor, menego ke internet ke. Itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Itu urusan dunia. Bahkan urusan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita sendiri. Suruh kepada sahabat-sahabat dia sendiri. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan agama kamu, urusan dunia kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mana kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Nabi kata lagi, urusan dunia dan mereka jadi. Itu urusan kamu. Boleh buat. Selagi tidak tepuh sepadan. Sepadan itu ada lah. Kalau menego dia ada sepadan dia. Riba tak boleh, nipu tak boleh, tak jelas tak boleh, dia ada sepadan dia. Jangan lakukan sepadan sudah. Jangan lakukan sepadan tu. Selagi tak lakukan sepadan tu, lah nak menego cara lagu mana tu. Kau internet, kau telefon, kau gapo, kau ikut. Itu tak apa. Itu urusan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita. Nak naik, nak jalan, nak pergi jauh-jauh ke mana, ikut. Boleh buat motor, kereta, kapal terbang, roket dah. Boleh buat. Sayap sendiri, halah buat. Buat terbang masing-masing, pakai sayap. Nak jalan, pakai sayap. Terbang, mudah. Halah, itu urusan kamu. Itu tidak termasuk urusan dunia. Ini urusan agama je. Urusan agama sahaja. Kemudian perkara baru yang dimaksudkan dengan perkara baru di sini iaitu amalan yang baru, iaitu berdasarkan kepada riwayat yang lain juga di dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mana sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan daripada agama kita ni, yang mana amalan itu tidak termasuk daripada agama kita ni, maka ia tertolak. Jadi mana sini amalan kita, benda agama hak kita nak buat, kalau bukan daripada Nabi, tertolak, sia-sia, saja-saja. Mana buat saja. Buat saja. Jadi kita betul dah, kita tak bagi buat saja. Mesti dah kita nak untung. Kita buat apa-apa mesti dah nak untung. Orang nego tak ada nak nego saja-saja. Mana yang ada nego ni? Saja, puas dah saja. Puas dah saja. Patut tak untung. Biarlah tak untung pun saja. Tak ada orang nego nak untung. Nak untung. Jadi benda-benda perkara pun orang nak ada hasil. Lebih-lebih lagi amalan agama kita nak ada hasil. Jadi kalau tertolak, kita tak hasil. Makna umum hadis ini. Jadi hadis ini dari segi makna umum dia, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagu ni? Apa yang Nabi kata lagu ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata lagu ni sebab apa? Kerana dia tahu Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan binaan agama ni. Agama Islam ni sempurna molek. Telah menyempurnakan segala nikmat dia kepada manusia. Nikmat agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia cukup lengkap. Tak payah cari hak lain dah. Ada dengan hak agama ni pada dah. Nak cara buat gapo ada belaka. Nak masuk jambe tu bik jambe pun ada. Jumpa orang lagu mana nak buat, nak ke, nak sengih ke, nak jebeh ke, ada agama ajar. Misalnya ada belako, hanya pak kapo, ada belako, semua ada,
Semua kebaikan dalam ibadat telah ditunjukkan jalannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelasnya. Jelas Nabi raya. Jelas. Segala kejahatan pun telah diberitahu dan diberi ancaman tentangnya. Kejahatan hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Royaklah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ajaran agama ni terang benderang. Terang. Lailuha kanahariha. Malam dia serupa dengan siang. Kalau siang tak usah tanya. Tu ajaran agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Nabi kata malam serupa dengan siang. Kalau malam serupa dengan siang, tak payah tanya lah dia. Tak payah tanya, dia tak seroyak lah tu. Teh sendiri. Mana nak royak terang. Kalau hak tak nampak, hak tak terang, apa terang? Ajaran agama terang. Siapa lagu tu sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Sehingga pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kitab Taurat yang dikemukakan oleh ahli kitab, oleh orang Yahudi. Dia tanya Nabi, lagu mana? Nabi malu. Nabi kata tak cukup kau dengan Quran. Kalulah Musa ni hidup, Musa tak akan pakai ajaran lain kecuali Musa akan ikut aku. Musa hak bawa kitab Taurat tu pakai ikut aku. Kalau dia hidup, hak main umat aku dah. Nak tanya hak dia, nak tengok hak dia takut ada hak molek-molek. Jadi bukan kata Nabi menafikan kebaikan dalam kitab tu, nak rayak cukup pada dengan ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni begitu jelas, terang, cukup, komplit. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang buat hak baru, tolak. Tak boleh pakai. Sia-sia. Jadi Nabi yang Nabi kata lagu ni tertolak kalau buat hak baru tu. Bapa Nabi yang kata lagu tu dia kata lagu tu sebab hak dia winya cukup siap dah. Sebab tu dia kata lagu tu. Kalau baru hak dia wi tak cukup, dia tak kata lagu tu. Dia kata lagu tu kira hak dia wi cukup siap dah. Jadi kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ketetapan ini kepada manusia, kepada hamba-hamba dia. Kemudian di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami. Di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tertolak, tak sia-sia saja, sia-sia. Jadi itu satu hukum. Yang mana kita kata, sia-sia dah. Tak ada gapo, sia-sia. Agak-agak boleh pahala. Kalau tak boleh pahala, nak buat mana? Sangat tinggalnya sikit. Adakah hukum yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara baru ni? Adakah ada hukum yang lain? Kalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ternyata berkenaan dengan perkara baru ni ada lagi hukum yang lain yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hukum yang lain, iaitu hukum yang lebih berat lagi. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah kamu daripada perkara-perkara yang baru dalam agama. Mana Nabi lagi? Mana Nabi lagi? Dalam hadis lain. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan lain-lain. Mana jelas sini Nabi lagi. Jangan buat benda-benda baru dalam agama. Jangan buat. Jangan buat. Mana jelas tu Nabi lagi. Jadi kalau hak Nabi lagi ni kita nak kata nak masuk dalam kategori mana? Kategori mana? Kategori tak boleh. Kategori dia tak boleh buat. Tak boleh buat. Bila mana benda tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan saja sia-sia, bukan semata-mata sia-sia, tak sia-sia tertolak tu sodah ni Nabi lagi pula. Nabi lagi, mana lebih berat lagi, lebih keras lagi ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hukum dia bercanggah dengan sunnah. Bercanggah dengan sunnah, berlawanan dengan sunnah berdasarkan kepada lafaz sebelumnya, lafaz sebelum hadis ini. Dalam hadis ini lafaz dia sebelum tu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi kata, hendaklah kamu
berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terpimpin. Pegang kepada sunnah aku. Waktu Nabi suruh pegang. Nabi kata sunnah dia ni kekoh dengan gerah, kekoh. Pegang semati, jangan pegang main-main. Kalau kekoh, bukan kekoh dengan gigi depan, kekoh dengan gerah. Mana kekoh semati? Kekoh semati. Mana sunnah Nabi ni Nabi suruh pegang semati. Waktu Nabi suruh pegang. Waktu Nabi suruh buat. Waktu Nabi suruh hana. Waktu sunnah. Sunnah dia dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Lepas pada Nabi royak suruh pegang kepada sunnah dia, Nabi royak hak dia larang pula, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kamu daripada perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi hak Nabi suruh jauhi ni benda agama, benda baru dalam agama, bukan benda baru dalam dunia. Waktu tu tak ada kena-mena, tak apa tu suka kamu sebut adilah. Tak apa nak naik kereta, kau tak usah naik unta, kau tak apa hak tu. Kalau rasa nak naik unta juga tak, tak ada arah. Tak ada arah tu. Tapi hak tu tak apa, tidak jadi masalah. Jadi daripada hadis ni mana kita tengok benda baru, perkara baru Nabi larang. Hak Nabi suruh ikut sunnah. Makna perkara baru tu dia bercanggah dengan sunnah. Tentu dah bercanggah. Kalau tak bercanggah, nescaya Nabi tidak letak lagu ni. Nescaya Nabi akan kata, pegailah kamu kepada sunnah aku dan juga benda-benda baru. Nabi akan kata lagu tu. Tapi Nabi tak kata lagu tu. Nabi buat dua kategori. Ya berlainan. Mana dua perkara ya berlainan. Satu, sunnah dia suruh pegang. Sunnah pegang. Pegang kemah demi. Jangan pegang mana-mana. Pegang kemah demi. Yang kedua, benda-benda baru dalam agama. Waktu Nabi suruh, larang. Nabi larang. Nabi kata jangan buat. Jauhilah. Mana dua tu benda yang bercanggah. Benda yang berlawanan. Benda yang sama sekali tidak boleh dikompromikan. Tidak boleh dihimpunkan. Tidak boleh digabungkan. Sama sekali. Sebab canggah. Nabi sendiri royak canggah. Jadi mana kita tak boleh pandai-pandai. Tak apa. Baru pun tak apa. Nabi tak buat pun tak apa. Tak boleh. Sebab jelas situ. Nabi royak. Dua benda je bercanggah. Hak ni Nabi suruh buat, hak ni Nabi suruh, hak ni Nabi larang. Maknanya dua benda je bercanggah. Dua benda je bercanggah. Baik. Hukum yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkara baru dalam agama ni syarrul umur, seburuk-buruk perkara. Seburuk-buruk perkara adalah benda baru dalam agama. Hak tu hak paling buruk. Tak usah tanyalah hak lain. Buruk-buruk orang lain pun tak ada yang lebih buruk daripada benda baru dalam agama. Tak ada yang lebih buruk. Itu yang paling buruk. Iaitu perkara baru di dalam agama. Kemudian perkara baru dalam agama yang buruk ni, Nabi SAW sebut dalam hadis tu juga. Dia ni bercanggah dengan Quran dan sunnah. Iaitu Nabi SAW mengatakan, bersabda, inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kata-kata, sebaik-baik kalam adalah kitab Allah, iaitu Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, iaitu apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak paling baik. Hak tu hak paling baik. Tak ada hak lebih baik daripada hak tu. Hak tu paling baik. Lepas tu Nabi royak lawan dia. Tak boleh kompromi, tak boleh sekali. Tak boleh kita nak kata tidak sunnah, kau molek juga tak boleh. Sebab dia lain. Canggah. Nabi royak tak serupa. Nabi berkata, seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Mana dua benda yang berlawanan, dua benda yang berlainan. Tak boleh kita nak kata hak ni pun baik, hak ni pun baik. Tak boleh. Tak boleh kita nak kata sunnah pun baik, hak tidak sunnah pun baik. Tak boleh. Benda agama tak boleh. Dia lain. Dua-dua tu benda yang bercanggah sama sekali. Tidak boleh dikompromikan. Jelas mana itu hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap benda ni, terhadap perkara ni, jelas sekali. Kemudian bila mana hak tu ikut sunnah tu benda baik, buat benda-benda baru tu tidak benda baik, benda paling buruk, benda yang dilarang. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat-ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Begitu banyak sekali menyuruh supaya kita mengikut sunnah dia. Perintah
supaya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia seperti ayat Quran, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Tak tahu mari habis. Mana-mana yang dibawa oleh Rasul, ambil, molek. Hak Nabi lagi, tinggal. Tinggal. Antara hak Nabi lagi, hak sana benda baru. Nabi lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Mana Nabi lagi? Jauhilah. Nabi lagi. Itu termasuk juga di dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuruh supaya dijauhi. Yang disuruh supaya dijauhi. Mana lagi? Termasuklah benda baru dalam agama. Kemudian ayat lain lagi banyak. Qul athi'ullaha wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Banyak lagi. Dan banyak lagi ayat-ayat ni. Kalau kita nak bawa belakang, memang cukup banyak ayat-ayat yang menunjukkan perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala supaya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pun begitu juga, banyak hadis. Banyak hadis. Seperti hadis ini, fa'alaikum bisunnati. Hadis ini, kalau kita baca sana, hadis lain lagi, juz'i dia, juzuk dia, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayalah sebagaimana kamu tengok aku semaya. Semaya kena serupa dengan Nabi. Jangan kita kata tehoh tu molek, tehoh molek kita baca dalam ratu. Tak leh. Dah Nabi kata tehoh baca dia pada tiga tiap. Kita pergi baca dalam tasyahud kok, jangan. Walaupun tak ada orang buat, menekah pun tak ada orang buat. Ada yang buat. Dah dia kata boleh ke? Dah dia kata boleh. Jadi tak boleh. Itu juz'i dia. Hak secara keseluruhan, hadis yang kamu sebut tadi, hak kita telah sebut tadi. Begitu juga berkenaan dengan ibadat haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut supaya pegang kepada ibadat haji yang ditunjukkan oleh dia. Seperti hadis ini. Mana Jabir kata, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar di atas kenderaan dia pada hari Nahar. Kemudian Nabi bersabda, hendaklah kamu mengambil daripada aku ibadat kamu ataupun ibadat haji kamu. Di dalam riwayat yang lain, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku ibadat-ibadat kamu ataupun ibadat-ibadat haji kamu. Mana kena ambil daripada Nabi? Salih, pandai-pandai kita nak ambil sendiri. Kemudian kemudian saat ini mana kita sebut dah, mana ambil sebut dah hadis saat ini nak rakyat supaya menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Pegang kepada sunnah, patuh hak Nabi suruh. Patuh hak Nabi suruh. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membezakan di antara sunnah dia dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi benda baru tu kita tak royak lagi kepada dia. Waktu tu insya-Allah kita akan royak berdasarkan kepada hadis lain pula kepada dia. Hak orang kata benda baru tu. Secara asasnya benda baru ni gak, kalau kita tengok kepada hadis tadi gak, benda baru ni makna benda ia bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak bukan daripada Nabi. Sunnah Nabi ni amalan-amalan ibadat-ibadat hak ada contoh daripada Nabi. Nabi buat supaya kita kata kita semaya Jumaat, kita semaya fardu 5 waktu. Sebab ada Nabi buat. Kita semaya Jumaat, Isra, Gharib. Tadi kita semaya Jumaat sebab Nabi ada buat. Kita tidak semaya Jumaat rawatib. Sebelum Gharib tadi kita tak buat Jumaat. Apa? Sebab Nabi tak buat. Jadi tak boleh kita kata, kita nak buat Jumaat. Rawatib Isra sikit lagi, lepas Isra kita pakat semaya ramai-ramai Jumaat. Tak boleh. Sebab Nabi tak buat. Apa yang kita tak buat? Sebab Nabi tak buat. Kita faham tu dia. Sebab Nabi tak buat. Maknanya Nabi buat Jumaat semaya fardu. Semaya rawatib Nabi tak buat Jumaat. Maka kita tak buat Jumaat. Kalau kita buat Jumaat semaya rawatib, maknanya kita buat benda baru dalam agama. Benda baru saat ini masuk dalam kategori mana? Masuk dalam kategori perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Tak apalah contoh tu insya-Allah kita nak tegar dulu. Kaedah dia dulu. Usul-usul dia lagu mana? Tu insya-Allah contoh apa tu kita akan kemudian. Jadi bila mana kita tahu dah saat ni Nabi suruh ikut sunnah dia. Nabi suruh jauhi perkara baru. Lepas tu lagu mana cara kita nak kenal benda baru ni?
Lagu mana kita nak membezakan di antara sunnah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pegang dengan benda baru yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjauhi? Lagu mana cara? Mesti nak kena ada cara. Supaya orang nak beli kereta dia. Kereta second hand kita kata. Kereta second hand ni ada hak molek, ada hak tak molek. Ada hak bekas aksiden, ada hak tak bekas aksiden. Jadi kalau nak beli hak tak ada bekas aksiden. Lagu mana cara nak kena? Nak kena. Jadi ni kita nak kena. Sekarang ni kita nak kena. Lagu mana cara kita nak kena? Benda baru yang tak boleh buat, sunnah dia kena buat. Lagu mana cara kita nak kena? Jadi sunnah tu ada hak kena buat. Kalau hak wajib tak kena buat. Kalau hak sunnah tak buat boleh, tak buat tak apa. Jadi cara nak kena tu iaitu yang pertama memastikan segala amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita kena pasti amalan yang kita buat ni kena mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak pasti berlaku agak, lelah kita, lelah, membelah, ambo dah tu, waduh, lama dah buat amal ibadat, ambo pun tak tanya, semaya ni waktu ambo buat ni, ada kedok Nabi raya. Sudah neng, klik neng, subuh esok, tak payah buat lah, tunggu dulu, biar ada dulu, biar jumpa dulu. Kau lagu mana? Jadi dia dalam masalah amalan ni, ada setengah amalan dia tak perlu kepada cari dalil, tak perlu. Walaupun ada dalil tu lebih baik. Iaitu amalan-amalan yang masuk dalam kategori ma'ulima minad-din bid-darurah. Sesuatu yang diketahui benda tu daripada agama dengan mudah. Semua orang tahu. Tak ada orang tak tahu. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Sehingga kalau engkar benda tu rasa akidah kafir. Kalau engkar. Kalau engkar kafir. Hak jenis lagu tu tak apa kalau tak ada dalil. Seperti contoh semaya jemaah pula. Semaya 5 waktu. Semaya fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hak ni semua orang tahu. Kalau kata Islam semua tahu. Kalau engkar kafir. Rasa akidah. Mana kat fardu demo mana-mana. Puasa ni. Puasa di bulan Ramadan. Haji di Baitullah. Waktu tu orang panggil ma'ulima minad-din bid-darurah. Sesuatu yang diketahui dengan mudah. Benda tu amalan agama. Semua orang tahu. Tanyalah kalau kata orang Islam, hak duduk negara Rusia, Amerika, kau duduk, semua tahu. Buat tak buat, atau bab lain. Semua tahu. Jadi hak jenis kategori itu engkar rasa akidah. Kalau hak jenis kategori itu kalau tak ada dalil pun tak apa. Tak apa hak tu. Seperti semaya Jumaat 5 waktu. Dia juga hak benda-benda kita tengoklah benda hak jenis siapa ke peringkat tu. Siapa ke tahap tu. Kalau tidak jenis lagu tu kita kena ada dalil. Itu sebenarnya. Walaupun di dalam masalah furu' ni ulama mengatakan taklid dibenarkan dalam masalah furu' ni. Taklid dibenarkan tak apa. Beza dengan masalah usul, masalah akidah. Masalah akidah taklid. Kalau paling ingat pun taklid boleh tapi dosa dalam masalah usul, masalah akidah. Waktu boleh tengok dalam kita akidah mana-mana pun. Kita akidah Asy'ariyah ke, kita akidah Salaf ke serupa. Mana taklid dalam akidah. Kalau hak kata boleh sah, imam pun berdosa. Dosa, imam sah. Tu. Dalam masalah ibadat diharuskan boleh taklid. Tapi untuk nak mengelak daripada kita melakukan perkara baru dalam agama, benda yang ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena pastikan segala amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut benda tu payah ke? Tidak payah sebenarnya, tidak payah. Ya jadi kita berasa payah pergi kita tak biasa. Kita tak biasa dengan jenis habis tu. Tak biasa. Patut ya kita berasa payah tu. Orang yang biasa tak ada payah. Dan lo ni banyak tu orang royak cara semaya rokok ni apa ya rokok lagu ni sebab Nabi ajar lagu ni hadis dia. Sujud ni apa ya sujud lagu ni sebab Nabi ajar lagu ni hadis dia. Orang lain boleh mudah-mudah senang aja, tidak ada payah. Benda lain pun begitu juga. Yang kedua menghapuskan penyebaran hadis-hadis palsu. Hadis palsu mesti dihapuskan. Kalau orang royak hadis ni palsu sebab apa hujah dia gini. Kalau kita boleh jawab. Kalau boleh jawab. Tak ada masalah, boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, jangan nak marah. Setengah orang dia nak marah pula tu. Dia nak marah. Pandai dia. Jangan. Kalau tak setuju, jawab.
Jawab selalu. Jangan tunggu. Jawab selalu. Tulis. Masuk khabar, masuk TV, tulis. Jawab. Kalau tak boleh jawab, terima. Tu. Kalau tanya orang yang pakar ahli ilmu, tanya. Kalau dia boleh buat mari lalu dia pula, tak apa, jawab. Kalau tak boleh jawab, kena terima. Hadis-hadis yang palsu. Jadi, kalau ada sikap lagu tu, terima apa yang diberitahu dengan dalil-dalil, maka segala hadis-hadis palsu yang tersebar di dalam masyarakat kita ni akan terhapus, akan hilang. Kemudian yang ketiga, meluaskan pengajian yang berkeras sumber asal, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluah pengajian. Pengajian yang berkeras pada dua sumber asal, mengaji Quran, mengaji hadis, dua peluah. Biar luah pengajian tu, mana-mana pun ada. Patut ada orang kata. Ada orang kata mengaji hadis ni payah, mengaji hadis ni payah. Kalau kita mengaji fiqh senang, sebab fiqh ni barang orang presidah. Barang orang presidah. Supaya kuih kita kata. Kuih kita kata. Poli tu. Poli tu. Poli tu kalau kita beli hak tak perisi lagi ataupun kita beli galis lebih kayu, payah taklah. Kena tak pandang masuk pula gak tak jadi. Dia kerah kekong lebih kayu dalam puyuk tu lah ataupun lembek jajak tu cair dalam air gitu lah. Jadi kalau poli kita beli hak barang siap dah, boleh makan selalu. Kalau kita nak buat sendiri, payah taklah. Jadi begitu juga kalau fiqh ni mudah, senang. Ambil barang orang perisi siap dah. Ambil. Buat, ambil. Semua makan di sana ni deh. Makan. Kau siap dah ni. Kalau tidak, payah taklah. Ataupun kita kata payah supaya ni hadis. Supaya wahnya, kita kata wahnya. Nak kena kait dulu, patu koyok, patu cokeh, patu peruh. Payah taklah kena orang tak pandai cokeh, dah roh tangan. Payah. Jadi kalau fiqh ni senang, ambil hak puisi siap dah. Puisi siap dah. Jadi ada orang yang mengatakan begitu, payah mengaji hadis, tosohlah, payah, susah. Saya suruh mengaji hadis. Jadi hak mudahnya fiqh. Jadi fiqh tu salah pun mengaji, tak salah mengaji fiqh. Molek macam hak orang puisi dah ni molek. Kita kalau pergi beli kental kita nak hak puisi siap dah. Hak puisi siap dah. Kuih kita nak kuih hak siap dah. Lopak tiket tu hak siap dah kita nak beli. Tu kalau boleh. Walaupun jangan-jangan nak makan juga hak orang nak buat rumah dah. Pergi beli pulut, beli sate. Jangan-jangan. Tapi kalau hak puisi siap dah, sedap, senang. Senang. Begitu juga dengan fiqh. Molek tak salah dengan fiqh. Tak salah. Tapi kita duk biasa dengan barang puisi dah ni. Kalau barang hak puisi tu barang original, barang asli, tak apa. Ada asal daripada hak asli, tak apa. Molek baru. Fiqh. Supermarket. Amo suka buat contoh. Supaya kita kata tukar ali. Sini buat kali minum lah kopi tukar ali deh. Kau ada tak minum? Minum lah kopi tukar ali. Semua minum. Jadi kopi tukar ali tu kalau kita beli hak proses siap dah, kita suka senang kan? Gigi dah ambon nak kopi tukar ali. Buka buah air panas, kucah-kucah minum senang. Dan ada kita nak pergi cari gali tukar ali, patu gak rendam, patu gak jemur, patu gak peracur, patu gak campur dengan kopi. 2 minggu tak boleh minum lagi kopi tukar ali. Kesana orang pergi sidah kan? Jadi tapi di antara hak perisi siap dah tu, kalau hak original semati darah, tak apa, tak ada masalah. Minum kopi tukar ali sihat minum kopi tukar ali. Sebab apa? Sebab kopi tukar ali mari daripada tukar ali hak asli, original. Mujib. Tapi kalau kopi tukar ali tu mari daripada hak tidak asli, dia tulis kopi tukar ali tu besar bukan main, kena supik dia tulis. Rupa-rupanya batai betik. Nya kisah batai betik nyoboh situ. Berasa kelak-kelak. Tukar ali. Power tukar ali. Ya, batai betik pun. Buah hara tu. Nyoboh enggak tu. Minum tu enggak. Minum kopi tukar ali sakit lutut. Sakit tinggi. Apa? Sebab kopi tukar ali tu tidak asli.
Serupa juga benda lain. Vitamin, kita kata vitamin. Anak kita kalau nak suruh makan sayur, makan buah pun. Tosi. Makan Maggi dia nak. Buah ke buah tosi. Lagu mana cara nak suruh boleh makan buah? Kita pun beli vitamin. Vitamin buah 5. Sebutir buah 5 tu dia buat jadi sebutir vitamin. Buaya nak makan sebutir vitamin serupa dengan makan sebutir buah 5. Kalau lah vitamin tu buah 5 semati, alhamdulillah. Mudah pun mudah. Kita tak payah koyak, tak payah paksa anak suruh makan, tak payah, mudah sebenarnya. Tapi kalau vitamin tu bagai tidak asli, kimia, nyopek dia pun berasa limau. Pak dia berasa limau. Anak makan, ingat kau segar makan vitamin. Umur 10 tahun sakit pinggir. Bapa makan vitamin asal daripada kimia. Jadi dalam masalah makan minum ni pun kita mudah kalau bagi perisi dah. Tapi kalau perisi tu mari daripada bahan tidak asli, berat. Nyakit. Begitu juga dalam masalah agama. Kalulah benda tu tentu pekoh, ada dalam kitab pekoh, ada asal dia, alhamdulillah, molek. Dia molek, tak apa mengaji waktu molek, ramai baru ngaji kitab pekoh. Tak fahamnya, tak tahannya, hok duk bawa pekoh, bela-bela tu dia selit. Benda hak langsung tak ada asal daripada agama. Alasannya khilaf pekoh. Alasannya dua tu, khilaf pekoh. Kalau kita tanya kitab pekoh mana? Ulang-ulang kitab pekoh mana? Muka tak ada. Bagi tak ada. Contoh suku hak amal ayat tadi lah, semaya kena. Tak ada. Tak sedar ayat cari dalam kitab pekoh mana tu cari. Jadi orang ramai hak tak tahu ni kena semata. Kena. Jadi sebab itulah merujuk kepada asal, kepada dalil, hak tu molek. Baru kita tahu amalnya hak kita buat tu. Baru kita tahu ada asal ataupun tidak ada asal. Kemudian dalam pengajian hadis ni masalah fiqh lebih baik pengajian hadis. Walaupun amat tidak menafikan pengajian fiqh tu molek untuk orang awam tak molek, tapi hadis tu molek, lebih molek. Sebab apa? Dengan pengajian hadis ni kita tahu asas kepada sesuatu hukum, kita tahu. Mana kita tahu kita buat amal dengan hukum ni, kita tahu mana asas dia, kita tahu. Bukan saja-saja kita buat, kita tahu mana bukan, kita tahu asas dia. Asas dia daripada hadis ni. Hadis ni status dia setara mana, sahih, hasan, dhaif, setara mana apa kita tahu. Baru dah sedap. Sebab tu kita tengok ulama khilaf dengan sesama tu khilaf di kalangan ulama. Apa yang berlaku khilaf? Ki hadis. Jadi mana ulama fiqh pun ada kuat fiqh, dia tak akan tinggal hadis. Sebab tu ada khilaf. Banyak. Contoh satu pun. Apa yang ulama khilaf masalah power, sapu atas tak ada khilaf. Ki hadis. Dah tak ni. Walaupun ada juga orang sapu power tu. Dhaif. Batu yang ulama khilaf tu. Kau atas tak khilaf. Apa? Sebab tak dhaif. Mana penting hadis itu. Mana tahu asal usul hukum. Kemudian daripada hadis ni kita tahu lagu mana cara ulama dia membuat kesimpulan daripada sesuatu hadis. Kesimpulan hukum dia buat. Kita faham lagu ni rupanya cara dia buat kesimpulan. Pasal orang awal tak faham apa? Faham boleh, apa tak bolehnya? Teragi sekali. Cari tempat-tempat pengajian hadis hak jenis lagu tu. Faham. Tu boleh faham. Tengok lagu mana cara. Jadi bila mana kita tengok lagu tu, kita tengok lagu ni rupanya ulama kita buat kerja betapa payahnya, dan juga betapa dalamnya cara mereka memahami sesuatu hadis. Lagu mana cara mereka menyimpulkan sesuatu hadis. Dia juga kita tahu lagu mana khilaf itu boleh berlaku. Apa yang ulama ni kata begini, dia tak ada asal ke? Dia main-main pandai-pandai ke? Tak. Dia pakai hadis juga. Cuma hadis ni dia pakai lagu ni. Hadis ni dia pakai hadis ni sebab apa? Sebab dia pakai hak paling sahih. Hak ni pula apa yang pakai hak ni? Sebab dia tidak tengok dari sudut sahih saja. Dia dari segi menghimpunkan, mengkompromikan beberapa hadis yang ada. Kita tengok. Baru kita nampak hukum Islam ni bukan main-main. Agama marilah ni. Bukan ulama orang buat. Kita buat agama kita ni bukan agama orang buat. Kalau agama mari ulu besuk tu tak apalah kita nak buat main-main. Kok mari ulu besuk agama kerajaan langit tak apalah. Agama muka buat sendiri ni agama mari langit. Bukan kerajaan langit kalau dia reka ni mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kita tengok Allah betapa luahnya lagu mana khilaf itu boleh berlaku. Kemudian kita dapat pasti ke sesuatu hukum itu ada asal dia kita buat. Tu. Jadi sikit lagi. Jadi
Dalam masalah ni mana kalau kita sandar kepada hadis, kita tidak akan. Dalam banyak kaum, semua kaum. Contoh dalam masalah tasawuf, kadang-kadang kita mengkesampingkan, kita tak tepi hak Nabi ajar. Seolah-olah ajaran agama tak ada mari daripada Nabi, seolah-olah sikit je hak Nabi royak. Hak Nabi royak ni sikit je. Sehingga kita kata tasawuf tak ada kena mengena dengan hadis. Sibuk mengajar hadis nak cara tasawuf. Tasawuf. Mengajar hadis saja, tasawuf tak reti. Seolah-olah kita anggap tasawuf ni tak ada kena mengena dengan hadis. Hadis pun tak ada kena mengena dengan tasawuf. Sedangkan kalau kita mengaji hadis, kalau kita tasawuf cara hadis Nabi SAW, nescaya kita akan duduk, kita akan mengamalkan, kita akan hidup di dalam tasawuf yang kita nak tu menepati ajaran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab tasawuf ni kita nak gapo tasawuf ni? Tasawuf ni kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tujuan tasawuf. Itu tujuan tasawuf. Nak dekatkan diri dengan Allah Taala. Nak dekatkan diri dengan Allah Taala ni kita nak tanya siapa? Kita nak tanya siapa? Kita kena tanya utusan dia. Allah bawa surat daripada dia tu. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lagu mana cara? Kita tengok satu hadis. Hang nak baca satu hadis yang berkenaan dengan tasawuf malam ni. Tak baca banyak-banyak hadis. Baca banyak hadis kena mengaji tasawuf pula, buku hal lain pula. Tasawuf berdasarkan hadis pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha." Tidak ada sesuatu benda yang aku paling suka hamba aku menghampirkan diri kepada aku kecuali amal fardu. Waktu amal Allah Taala paling suka. Amal fardu, waktu Allah Taala paling suka. Buat. Lepas tu Nabi kata tidaklah seseorang hamba tu terus menghampirkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku kasih kepada dia. Bila mana aku kasih kepada dia, pendengaran dia menjadi pendengaran aku. Pendengaran yang dia dengar dengan dia menjadi seperti pendengaran aku. Dan penglihatan dia pun begitu juga. Tangan dia pun begitu juga. Maknanya sini kalau kita tengok cara nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dua cara. Kalau Allah Taala paling suka dalam hadis kursi ini, Allah Taala paling suka amal fardu. Lepas tu nak menghampirkan diri kepada Allah sehingga mata kita kalau kita buat, telinga kita kalau kita buat, tangan kita kalau kita buat, kaki kita kalau kita pergi, mulut kita kalau kita kecek, semuanya menepati kehendak Allah. Lagu mana cara? Buat amal sunat. Buat amal sunat. Lepas tu kita nak tahu hak fardu, hak sunat kita nak tahu mana. Pandai kita buat sendiri ke? Boleh. Kita kena tengok apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tasawuf pun dia tidak boleh lari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lari daripada hadis Nabi, dia jadi tewing. Lari tasawuf. Tak royak tasawuf tinggi mana. Amor kemarin ada seorang staf USM mari jumpa dengan amor. Dia beri satu risalah tasawuf, buat tasawuf. Risalah tu apa? Risalah kerajaan Timur Barat. Bahawa ni kerajaan langit apa nak ingat? Ini kerajaan Timur Barat. Tepat tu. Wirid dia kerajaan Timur Barat. Tu dia duk royak tu lelaki dia duk pergi munafik, duk pergi apa sakit kepala kusuk dia. Dia minta amor. Dia suruh amor fatwa. Ustaz tengok, lepas tu ustaz tu fatwa, patut amor mari pula lepas pada ni nak bawa tu lelaki amor, ustaz royaklah gapo hak mana tu sesak hak mana tu. Apa yang jadi lagu tu? Sebab tasawuf tidak berlandaskan kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita tengok tasawuf ya, kalau bila mana lari daripada hadis batu kita tengok setengah-setengah, bukan semua. Setengah-setengah orang tasawuf kalau buat amal tak nak suruh apa? Nak suruh mulut masing. Buat amal nak suruh mulut masing. Batu cerita tasawuf, cerita hak pelik-pelik. Cerita hak pelik-pelik orang tu khamak gotu, orang tu khamak macam-macam khamak. Bukan kita menafikan khamak. Tidak menafikan. Allah Taala boleh bui kepada siapa-siapa yang dia nak bui. Tapi banyak-banyak bercerita lagu tu apa? Nak rayak tujuan tasawuf ni nak boleh benda tu. Sedangkan kita nak mendekatkan diri dengan Allah Taala, kita tasawuf, kita buat amal tujuan apa? Tujuan nak mendekatkan diri dengan Allah Taala. Tujuan nak masuk syurga kerana akhirat. Tuhan Nabi ajar buat amal kerana akhirat, bukan buat amal kerana dunia. Ni buat amal nak boleh masing, nak ramak, nak gotu, nak goni. Patut mana ikut landasan Nabi ni? Sedangkan Nabi
Nabi sebut, Quran sebut, semua buat amal kerana syurga. Semua buat amal kerana nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Quran. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak jumpa Tuhan Allah Taala, jumpa dengan molek, buat amal soleh. Buat amal soleh apa? Nak jumpa Allah Taala. Bukan buat amal kerana nak selamat, nak suruh orang tengok molek, nak suruh orang tengok hebat, nak suruh orang tengok gegung ke apa. Kalau lagu tu tidak tasawuf tu. Tidak tu. Tidak mari daripada Nabi tu. Hak lain tu, hak orang lain tu. Yang ambil kata guru mana tu, bukan daripada Nabi. Kalau daripada Nabi, buat agama, buat amalan kerana nak dapat pahala. Banyak hadis tunjuk lagu tu. Patut kadang-kadang orang dia, kita tak boleh buat amal kerana tak dapat pahala. Tak boleh. Kita ni hamba kena buat bapa, tak boleh tengok hadis Nabi sendiri raya buat amal suruh agama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berdiri ibadat pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Pahala kata. Pahala. Jadi tu tujuan ibadat, bukan nak suruh mulut masing. Ni tak buat amal, tak nak suruh mulut masing. Kira-kiranya tasawuf. Jadi sebab tu dia tidak boleh lari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua perkara barulah kita tidak lari daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa agama kepada kita. Jadi rasanya padahlah dulu. Panjang sangat dah ni, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.